Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the channel, guys. So in this video, kita nak cerita pasal macam mana kita kaji sesuatu counter before we make an entry. Right? Our case study today will be Iris. Our favorite punya counter. Before that, kita kena buat disclaimer sikit. Guys, anything that we are sharing on our channel is our own experience, our own journey that we've been through. Daripada loss, loss, dan alhamdulillah we reach at a point that we jumpa teknik yang berkesan untuk kita consistent profit dalam pasaran saham. Okay, right. I think you guys are already aware of this, that SC dia ada buat announcement regarding that we are not allowed untuk buat buy call, recommendations of a stock. Okay, and we respect that tau. Kita faham kenapa, right? Kita nak explain sikit, right? And kalau you baru start dalam dunia saham, guys, please don't skip this, sebab saya rasa benda ni manfaat sangat-sangat. Okay, guys. Kenapa SC buat macam tu excuse me, kenapa SC buat macam tu, right? Saya terus ambil experience saya sendiri. Time saya baru-baru nak start, saya join group banyak tau, berbayar dengan tak berbayar pun ada banyak. Dan for me sendiri tak ada masalah nak bayar ke apa, right? Sebab semua everything ada value dia sendiri. Bila you join group, contoh berbayar, okay, dia bagi buy call, contoh dia bagi buy call, right? Dia bagi let's say 10 counter buy call, right? Dan bila saham tu naik, nanti contohlah dia akan cakap, kan dah meroket apa semua, okay, tak ada masalah, alhamdulillah, memang we are happy that benda tu berjaya kajian kita, okay. Masalahnya, the problem is kalau benda tu tak jadi, right? Benda tu tak jadi, sebabkan tu jugalah SC buat. Bila you baru start, you contohlah you ambil counter, let's say lah satu counter, okay, dan tak jadi, dan confirm lah you akan frust, betul? You akan frust lah, alamak macam ni dah rugi 1,000 lah, contoh dah rugi 1,000 dah lah, you punya modal 3,000, you rugi 1,000 pula. Dan bila you tanya orang tu, dia cakap, orang tu akan jawab, patutnya you jaga trading plan you sekarang ni tengah rugi ni, you tengah frust ni, you rugi. Dia boleh cakap, patutnya you kena jaga trading plan you, right? Yes, betul lah, memanglah betul you kena jaga trading plan you, right? Tapi kenapa time dia bagi buy call tu, dia tak bagi stop loss, contoh, right? Macam mana orang tu dah lah baru start. Yes, memang kadang niat orang nak bagi buy call tu, dia anggap watchlist saja tau. Tapi orang-orang yang baru ni, dia tak anggap macam tu kadang. Dia anggap bila orang-orang yang dah ada ilmu ni, bila dia sebut je counter ni, dia ingatkan tu buy call, dia terus beli, right? Sebab tu kita dekat our last video pun kita sebut pasal Iris DNEX, kita tak cakap, kita tak ada pun cakap beli, right? Kita cakap kenapa kita nampak value, kenapa dekat mana yang saya nampak support resistance in terms of macam mana kita nak kaji lah. Contoh case kita ambil DNEX dengan Iris, contoh banyak kali pun kita sebut, right? The thing is, kalau orang yang baru start, dia tak faham benda tu. Macam saya faham lah benda tu, sebab saya pun kalau saya nak belajar benda baru, saya takkan faham pun in that perspective. I respect that lah. So that's the thing. Kenapa SC buat benda tu? Sebab bila orang tu rugi, nanti orang yang bagi buy call tu tak dia cakap apa pun, tak dia pun cakap okay, you kena stop loss dekat sini. Dia akan cakap jaga trading plan je. Orang tu tak tahu pun trading plan tu apa pun lagi, contoh, right? Yes lah, memang orang tu pun lah salah sebenarnya, right? Memang orang yang beli tu pun lah salah. Tapi why not orang yang dah bagi, bila saham tu naik, tak dia pun kira alhamdulillah lah kan. Tapi bila saham tu jatuh, tak dia pun nak cakap macam okay, you kena jaga support dia kat sini-sini, saya nampak support dia kat sini-sini. Ada yang buat macam tu, bagus, alhamdulillah. Saya suka orang yang buat macam dia bagi support siap-siap. Kalau pecah ni dia bagi, memang saya di group yang macam tu, memang bagus. Tapi ada yang jenis bila saham tu jatuh, dia diam je tau, macam kesian lah, right? Dekat orang-orang yang baru nak beli ni. Sebab memanglah saya tahu dia salah pun beli, tapi why not dia dah tersalah macam tu, bagi macam okay, you kena jaga support dekat 56 sen. Okay, di next support contoh kat 20 sen. Selagi tak pecah 20 sen, relax je lah, jangan ada emosi sangat. Contoh so itulah yang saya nampak. Okay guys, jumping into the main topic, apa yang kita nampak dari chart Iris. Terpaksa guys cakap benda lagi sekali, guys. Kepada yang dah faham tu, thank you, alhamdulillah. Kepada yang takut salah faham, this is not buy call, this is not buy call. Okay, kenapa kita ambil contoh case tadi Iris? For me sendiri, I'm a law student tau. Setiap kali kalau saya ada kena dengan masalah-masalah macam problematic punya question, issue apa-apa ke, right? Ada orang minta pendapat ke, okay, contoh dia ni pembunuh ke apa, kita kenalah bagi contoh case, right? Case law.
sama juga dengan saham. Kita nak tahu kajian saham tu, breakout ke, support ke, dia dapat mampu. Macam mana kita nak tahu? Kita kena dah tengok kajian case, right? So kita kena dah tengok apa pergerakan dia lepas contoh dia breakout ke apa. So in terms of that, right? Alright. So apa yang you guys nampak dekat Iris? Kita nak cerita macam tu. Apa yang you guys nampak? Okay, kita bagi masa sikit. First pattern apa yang you guys nampak? Clear downtrend, betul? Dengan harga puncak 62 sen dan harga sebelum tu resisten dia 45 sen dekat sini, you guys can see that, right? Dan dia break 45 sen. The moment dia break 45 sen, dia menuju ke 62 sen. Itu adalah kefahaman kita, right? Dan dia tak berjaya break 62 sen, dan dia pecah support dia dekat 45 sen dan dia menuju membuat downtrend, right? Dan kita nampak kat sini harga support dia 110 time ni, right? Dan apa yang kita nampak, value dekat Iris, first time kita betul-betul nampak value kat Iris bila dia break 165, betul? Right? The moment dia break 165, kita faham bahawa itu adalah resistance dia, dan the moment dia break 165, ada probability yang tinggi dia boleh pergi next resistance dia, iaitu 245, betul? Sebab tu saya cakap guys, kalau you betul-betul, dan kenapa maybe ada orang pelik macam kenapa Dini asyik cakap Iris dengan Dini kan, daripada siapa yang follow channel ni daripada awal tahulah kan, kita memang Iris Dini. Okay, kenapa guys, for me sendiri bila saya nampak value dekat 1-2 counter tu, for me why not kau fokus dekat 1-2 counter ni rather than kau nak pening banyak-banyak counter, right? Okay, kalau kau nak jenis keluar masuk pun, why not fokus je 1 counter 2 counter tu, kau boleh je nak keluar masuk dan kita akan tunjuk. Okay guys, tujuan kita nak tunjuk portfolio kita lepas ni sebab kita just nak bagi tahu tak salah pun sebenarnya nak keluar masuk ni, right? Dan kita dah pernah bagi tahu pun dekat video yang lepas, M3 yang kita dapat kat Iris lebih 10, right? Tapi so kita nak tunjuk sikit lah dekat video ni. Okay, first entry kita nampak value. Kenapa? Saya explain kenapa saya masuk 165. Nampak? Dia break dekat sini. So, at that moment, saya bagi tahu diri saya, okay, aku nampak value Iris 165 sebab dia pecah 165 dan dia menuju ke 250, right? To first, kita nampak apa yang berlaku dekat Iris. So, kita nak tunjuk sikit. Okay, kita terpaksa buat macam ni. Dan, okay. Right. As you guys can see that. Right? Itu entry Iris kita yang pertama, right? Dan yang kedua tu 205, 240 kita TP, dan 255 dan 280 kita dia lebih lah ni sebab kadang kita tak sempat pun kan, dia lebih lah TP tu kot rasanya. Okay, dan kita masuk balik, right? Kita ada banyak entry kita buat kat Iris. Ni contoh-contoh dia lah. Okay, kenapa kita share ni? Just the purpose of being, kita nak bagi orang tahulah sebenarnya tak salah pun you nak masuk keluar ni, right? Dengan syarat you faham lah. Tapi kalau you jenis macam you nak relax, you nak tenang, you nak biar je, you nak masuk 165, you nak TP like 60 sen, tak ada masalah. Dengan syarat you faham lah kan, you faham, you dah kaji. Tapi saya ni jenis macam saya nak masuk keluar, tak ada masalah juga. Dengan syarat saya faham. As you can see, saya memang dah lukis lah. Saya memang suka buat support resistant, right? So okay, as you guys can see, kalau you guys perasan lah kepada yang siapa perasan, kita enter 165 sebab dia break kat sini dan kita TP sebelum ni, dan kita masuk balik lepas dia berjaya break ni, right? Dan kita TP sebelum ni, right? Dan bila dia pull back kita masuk balik. Okay, kenapa salah ke buat macam tu? Tak guys, bila you nampak peluang, right? Kenapa kita TP? Kenapa kita take profit, right? Disebabkan macam ni, pengalaman saya sendiri guys, bila dalam keadaan orang bertepuk tangan, orang gairah, saham tu terlampau, naik terlampau tinggi, right? Orang gairah, sebenarnya itu adalah peluang untuk you jual, right? Bukan beli. Dalam keadaan ramai orang happy, saham tu naik kan, tepuk tangan, semua grup lah sebut kan saham tu, itu adalah peluang untuk you jual kan, sikit-sikit pegangan you dah kena start jual. Bila dalam keadaan apa? Overbought, right? Overbought, dia dah terlampau extended, you dah kena start jual sikit-sikit. Sebab normally, my experience sendiri, dalam keadaan macam tu, orang tengah happy-happy, dia akan jatuh, right? As you guys can see, dia jatuh, nampak? Dan macam mana kita boleh elak rugi daripada Iris even kita masuk banyak kali? Sebabkan itulah, sebab kita jaga support, time orang tengah
orang tengah cakap tak bagus dah iris ni, time tu lah kita beli, right? Kita ambil peluang dengan syarat kita nampak support kat situ, nampak support, strong support pun kat situ. Tapi time ni lah orang duk jual. Time tu lah sebenarnya kita kena ambil peluang beli, right? Sama juga macam iris hari tu dekat sini, okay? Dekat sini, dekat 45 sen ni kan, time ni ramai orang happy. Tapi time dia jatuh sebenarnya ni adalah peluang untuk kita tengok-tengok dah. Time dekat area 36 sen ni pun kita dah nampak dah strong support. So tu antara contoh-contoh dia. Okay guys, so bila kita dah nampak support dengan resistance, jom kita lukis. Okay, kita dah masuk ke lukis, right? Harga puncak, downtrend, buat consolidation, first break 175 tadi. Okay, resistance 250. Okay, pull back sikit. Lepas tu next resistance let's say lah 45 kita buat 45 terus, 45 kat situ. Okay, dan pull back sampai 36 dan dekat sini sekarang. Let's say lah tak tepat lah dia punya skill tu, tapi let's say dia. Okay. Ni berapa? Puncak dia tadi 620, betul? Ni berapa? 110, betul? Support dia tadi. Ni berapa first break? 165. Okay, ni berapa? 245. Dah hafal lah resistance sebab bukan apa kan, sebab dah biasa dengan iris tu, kita pun dah boleh dah tahu dah resistance kat mana, sebab mana. Okay, 245, right? Okay, so ni berapa? 450. Okay, ini berapa? 360, betul? Support dia tadi kan kat sini, nampak? Okay, right? So apa yang you guys nampak kat sini guys? Yang ni sekarang lah, ini sekarang 435. Apa yang you guys faham? Yang saya faham lah, okay, ni resistance pertama time tu kan, betul? Dia break ni, ni dia pergi kat sini, resistance kedua, right? Pertama, kedua, right? Ketiga, okay, ni 450 ni keempat, okay, yang ni adalah resistance ke-5, betul? Yang tu yang saya faham lah, okay, yang saya faham lah. So the moment apa yang saya nampak, the moment dia berjaya close atas 360, menunjukkan momentum yang agak kuat, dia dapat stay atas sini, nampak? Ya, atas support dia. Maksudnya apa yang kita faham? Dia masih ada tenaga untuk menuju balik ke 450, betul? The moment dekat sini kan, yang tadi kan, nampak dia akan consolidate kat sini dan dia menuju balik ke 450, betul? Sekarang ni kan, yang ni kan. Memang lukisan teruk guys, minta maaf ya. So apa yang you guys faham kalau dia dapat break 450 ni? Apa yang you guys faham? Dia menuju ke 620, betul? Yang itulah yang saya faham. Okay, ni case law kita guys. So inilah apa yang saya nampak dekat iris, right? Ni yang saya nampak kat iris. Okay, downtrend. Okay, strong support, consolidation, break with momentum, volume. Hijau yang tinggi, dekat sini as you guys can see there. Okay, tinggi, volume, support, untuk menunjukkan dia naik tu adalah genuine breakout yang betul, bukan false breakout, right? Dan berjaya mengekal setiap kali dia pull back. Kalau you guys perasan tak, setiap kali dia pull back, dia berjaya kekal atas support, nampak tak? Dia pull back, dia berjaya kekal atas support. Dia pull back, dia berjaya kekal atas support. Kat sini dia pull back, dia masih kekal atas support dia sebenarnya, nampak? Ni resistance yang sebelum ni, dan dekat sini pun dia masih menunjukkan dia buat. Dekat sini apa yang you guys nampak? Higher high dengan higher low. Okay, betul, saya dah pernah cakap kan dekat video yang lepas, dia membuat high high dengan high low. Menunjukkan saham tu sedang menuju ke atas, so called uptrend punya pattern. Okay, so itulah apa yang saya nampak dekat iris guys ya. So insyaAllah kalau you guys dapat value dari video ni, sharekan kat kawan-kawan, right? And macam saya cakap guys, kalau kita dapat berjaya reach 500 sub, okay, dan kita mengharapkanlah boleh capai as soon as possible, dan kita akan buat satu group, insyaAllah kita akan dalam group tu kita akan sharekan lagi ilmu-ilmu yang kita ada, right? Pengalaman yang kita ada. Kita tak nak cakap kita pakar ke apa, cuma kita nak sharekan our own journey, macam mana alhamdulillah kita boleh consistent profit. Lagi-lagi dari counter iris, counter DNEX, right? DNEX pun sebenarnya banyak kita buat entry, anak DNEX banyak kita buat entry, right? So
itulah saham guys ya. The moment you dapat consistent, teknik yang consistent, just stick with it, right? Dan praktiskan, insya-Allah. You loss banyak mana pun dulu, insya-Allah, right? You akan jumpa consistent profit kalau you sabar dengan dunia saham ni, right? Jangan terlampau gairah. InsyaAllah tenang-tenang saja. Ya, pesanan untuk diri sendiri juga ya. Right? Tenang-tenang saja, right? Jaga support, jaga resistance, insyaAllah you akan profit juga. Alhamdulillah. Okay, kalau profit. So, that's it for the video guys. Thanks for watching. I'll see you in the next video. Bye.